Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Bersama saya lagi Wani Hasrita, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita yang tak pernah masuk berita dan ini cerita komuniti anda. Lemang adalah makanan tradisi yang jadi pelengkap bagi menyambut Aidilfitri. Biasanya, lemang akan dimasak dalam buluh dan perlu dibelah buluhnya sebelum dihidangkan. Tetapi untuk Aidilfitri tahun ini, apa kata kita lari sedikit dari kebiasaan? Dah banyak tahun makan lemang dalam buluh. Apa kata sesekali cuba pula lemang periuk kera? Lemang periuk kera biasanya terkenal di negeri Pahang. Tetapi, orang Ipoh juga kini berpeluang untuk merasai keunikan lemang periuk kera ini. Lemang periuk kera ini memang jarang-jarang dibuat, tetapi ia sebenarnya ada keunikan tersendiri. Bau, rasa lemak dan kelembutannya juga berbeza dengan lemang buluh. Salah seorang pembuat lemang periuk kera di Ipoh ialah Syafina Zainal Abidin. Dia sedia berkongsi ilmu cara untuk membuat lemang periuk kera ini yang dipelajarinya kerana minat. Nak buat dia mula kita guntingkanlah dia punya atas bibir yang periuk kera tu kan, sebab ada kotoran sebab dari hutan tu kan. Kita cuci dalam dia apa. Lepas tu santan tu dah bancuh apa, pulut pun dah rendam semua. Bubuh dalam periuk kera tu lah. Lepas tu masuk santan, kukus lah macam biasa. Proses masak dia berapa? Proses masak dia dalam 40 ke 50 minit. Proses memasak lemang periuk kera ini sebenarnya perlukan kesabaran kerana risikonya ialah periuk kera itu bocor atau terlalu kering. Sementara bekalan periuk kera pula perlu diorder dari Pahang dan dihantar setiap minggu. Kelonsong ni biasanya kami order daripada Pahang lah, sebab memang bekalan memang dari Pahang je. Pahang dengan Melaka. Kalau yang betul-betul daripada hutan tu memang dari Pahang. Kalau di Perak tak ada? Kalau kat Perak setakat ni memang tak ada lagi lah. Kami cari dekat, cubalah juga cari dekat macam bukit-bukit ke kan, tapi tak ada. Sebab yang ini kiranya yang jenis yang sesuai untuk buat lemang lah. Dia tak sesuai dengan apa? Jenis kelonsong periuk kera betina. Sementara itu, Ibu Syafina tidak sangka bermula dengan minat, kini anaknya itu sudah boleh menjana pendapatan dengan membuat lemang periuk kera. Sesiapa yang ada periuk kera itu, bolehlah cuba membuat lemang periuk kera pula. Barulah ada kelainan sikit dalam juadah Aidilfitri tahun ini. Tiada lagi lemang yang ayah sediakan. Tiada lagi rendang air tangan ibu. Ini antara yang dirindui oleh Abdul Rahim Zailan. Selain belayan kasih sayang dari insan bergelar ayah dan ibu. Sehingga kini, dia masih terkenang rutin ayah dan ibunya setiap kali menjelang Hari Raya. Dan Abdul Rahim juga rindu untuk mencium tangan ayah dan ibu di pagi Syawal. Remaja 18 tahun ini kehilangan ayahnya Allahyarham Zailan Awi ketika dia berusia 12 tahun. Arwah bapanya meninggal dunia kerana dihempak pokok ketika masuk ke hutan untuk mencari buluh bagi membuat lemang. Berselang 3 tahun, ibunya Supiah Ahmad pula maut dalam satu kemalangan jalan raya ketika dalam perjalanan menghantar ibu saudaranya ke Hospital Baling. Sebab arwah ayah ni kadang macam setiap kali raya dia akan pergi masuk hutan, cari buluh lemang, tubat lemang, and then pergi pasar beli daging, tubat rendang apa semua tu lah. Kalau macam arwah mak mungkin dia akan duduk kat rumah buat kuih, buat ketupat. Macam setiap kali raya je, adik-beradik semua akan berkumpul kat rumah. Salam-salam dengan mak ayah itu lah. Hanya linangan air mata menterjemah perasaan rindu tatkala melihat rakan yang lain dijemput anggota keluarga untuk pulang beraya di kampung halaman masing-masing. Dahulu ketibaan Syawal akan disambut dengan meriah bersama ayah dan ibu. Tetapi Aidilfitri kali ini hanya disambut bersama rakan-rakan senasib dengannya. Kalau macam setiap kali raya, mungkin saya akan saya duduk di Langkawi, mungkin daripada hasil duit raya yang orang bagi tu, saya akan share dengan mak. Ataupun beli baju raya ke kat mak, kongsi ke dengan mak duit. Ini sekarang ada. Abdul Rahim kini tinggal di rumah anak-anak yatim dan miskin Al-Taqwa Baling dan sedang menunggu panggilan untuk melanjutkan pelajaran. Begitu juga dengan Muhammad Alif Hakimi Abdul Hakim 11 tahun,
Muhammad Abian Rizki 7 tahun dan Adam Ryan Abdul Hakim 6 tahun. Mereka hilang insan bernama Ayah yang jadi tempat bergantung hidup sejak 5 tahun lalu. Persiapan raya mereka juga ala kadar sahaja kerana hanya bergantung kepada pendapatan ibunya, Nur Azlina Cik Meh, yang bekerja sebagai pembantu butik di Baling. Tetapi pesanan arwah ayah terus terpahat dalam ingatan mereka. Kita belajar elok dengan cakap ibu. Jadi anak soleh. Ayah cakap ayah pandai. Melihat kepada wajah tiga beradik ini, menampakkan mereka sentiasa ceria walau jauh di sudut hati tersemat kerinduan untuk beraya bersama ayah tersayang. Sudah jadi kebiasaan bagi umat Islam untuk melawat pusara di pagi raya. Tetapi, 3 anak mangsa kelar di Gua Musang ini akan sentiasa melawat kubur ibu mereka biarpun sudah 4 tahun pemergiannya. Timbul sahaja rindu kepada arwah ibunya, 3 beradik ini akan minta datuk mereka menemani mereka untuk ke kubur yang terletak 500 meter dari rumah. Mereka juga masih bertanyakan tentang arwah ibu mereka, Yasmin Fauzi, yang ditemui dengan leher dikelar dalam keadaan separuh sedar. Mungkin sukar untuk Ahmad Kashri Muhammad Azrul 9 tahun, Kashri Adli 7 tahun dan Kashri Adam 5 tahun melupakan kehadiran seorang ibu. Biarpun ketika tragedi itu berlaku, mereka masih kecil dan tidak tahu apa yang berlaku. Tetapi sekarang mereka tahu, mereka juga pernah mempunyai seorang ibu dan kasih ibu itu sering mereka rindui. Setiap kali rindu timbul, maka datuk mereka, Sahak Dris 67 tahun, akan membawa mereka melawat kubur arwah Yasmin yang terletak berdekatan rumah mereka di kampung Batu Papan. Setiap kali raya juga, kubur arwah akan jadi destinasi pertama dilawati 3 beradik ini selepas menunaikan solat sunat hari raya. Dia kubur bagi mata lah apa. Masa dia teringat dia itu. Dia minta nak pergi. Ada. Yang kita duduk dah. Muka dia lah. Muka dia tak kena ibu lagi tu. Rasa sedih tu lah. Muka berlaku dengan gitu ke. Dengan tiba-tiba muka lah. Mati ni memang mati belakang semua orang. Tapi malah dengar lagu tu, dengar tidak dengan itu ni wasa duka cita jugalah. Syawal kali ini juga akan jadi satu lagi Aidilfitri yang sayu buat 3 beradik ini yang menyambutnya buat tahun keempat tanpa kehadiran ibu mereka. Yasmin ditemui berlumuran darah dengan leher dikelar di hadapan rumahnya pada 1 Mac 2015. Dia ditemui suaminya Muhammad Azrul Ishak 34 tahun yang bertugas sebagai anggota polis sukarelawan di Ibu Pejabat Polis daerah Gua Musang. Rasa tidak sedap hati membawanya pulang dan terkejut menemui isterinya yang berlumuran darah. Pelaku kejam itu adalah jirannya sendiri dan motifnya adalah rompakan. Bagi pelarian Rohingya, sambutan Aidilfitri Malaysia jauh lebih bermakna berbanding di negara asal mereka. Ia jadi satu pengalaman paling bermakna bagi mereka yang sebelum ini menyambut Aidilfitri dalam serba kekurangan. Kini, Ramadan dan Aidilfitri jadi bulan kerahmatan untuk mereka. Bukan saja dapat beribadat dan menyambut Aidilfitri dalam suasana yang aman, tetapi mereka juga kagum dengan sifat pemurah rakyat Malaysia. Muhammad Ayash Soyak Nur, 17 tahun, adalah seorang pelajar tahfiz etnik Rohingya di Ma'had Al-Arkan li Tahfiz Al-Quran Pulau Pinang. Sepanjang 8 tahun di negara ini, dia baru mengenal erti sebenar Aidilfitri.
Ia kini lebih meriah berbanding sambutan di negara asalnya. Saya seronok lah. Di sini ada dengan satu family. Ada. So hari ni dah datang sini beli baju kan? Ya. Saya rasa bagi jubah, sarban, kain rasa terima kasih pada orang yang bagi tu. Saya tak seronok. Muhammad Ayash dan 75 kanak-kanak Rohingya dari Ma'had Al-Arkan li Tahfiz Al-Quran ini diberi peluang membeli baju raya oleh Yayasan Al-Nashmir. Bagi memeriahkan Aidilfitri mereka, setiap pelajar dihadiahkan sepersalinan yang akan dipakai pada pagi Syawal nanti. Pelajar tahfiz ini adalah dari etnik Rohingya yang kurang berkemampuan dan sebahagiannya adalah anak yatim piatu. Namun, sumbangan mereka yang prihatin sedikit sebanyak dapat membantu menceriakan Aidilfitri mereka. Hari ini dia bagi baju raya dan pelika dengan sarban. Setiap hari ini bagi hantar kuih, lepas tu makanan, buka puasa untuk puasa kurma. Dia akan hantar setiap hari. Semacamnya kat raya kali ni lagi orang kata lagi happy lah. Dia lagi happy daripada Burma, daripada memang dia. Raya sini dia happy juga. Dia banyak beza lagi. Budak-budak pun seronok juga duduk sini. Kalau di sana tu macam mana keadaan raya? Raya tu macam tak sesuai, tak boleh pergi mana-mana, tak boleh tak boleh pergi ikut suka hati, tak boleh beli barang apa-apa, tak boleh keluar rumah. Cuma nak duduk rumah, tak boleh keluar. Sini boleh pergi satu Malaysia pun boleh pusing budak-budak. Okey, dekat Malaysia hari ini kita ada anak tahfiz seramai 75 hari ini. Dan juga besok lusa kita ada OKU dan juga anak yatim. Penerima sumbangan seperti baju raya seramai hampir 300 orang. Dan juga penerima sumbangan hamper dan wang tunai sebanyak 300 orang. Cuma tahun ini kita tukar konsep, Yayasan Al-Nashmir tukar konsep, pergi rumah ke rumah. Dan juga kita ada jawatan kuasa Al-Nashmir, kita cari yang mana kurang mampuan dan juga kali ini kita pergi rumah ke rumah memberi sumbangan. Yayasan Al-Nashmir juga aktif membantu umat Islam di Kampung Cham, Kemboja dan memberikan bantuan wang tunai dan hamper barangan. Selain bantuan Hari Raya, sebuah madrasah turut dibina di sana untuk kegunaan penduduk kampung berkenaan. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kena-mengena dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan. Kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Wani Hasrita, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum.